Yo guys, and welcome to my video. Hari ni aku nak cakap pasal Samsung Galaxy Z Flip 5. It's long overdue untuk korang tahu apa kelebihan dia dan juga kekurangan yang aku rasa macam mungkin korang patut tahu. So, kita akan cerita sikit. Kita akan terus straight to the point je apa punya kelebihan and patut ke korang beli sebuah flip phone pada abad ini ataupun masa sekarang. Aku akan explain pasal dia punya screen depan dulu, basic one. Dia punya screen size adalah 3.4 inci. Dia punya screen adalah AMOLED. Lepas tu untuk dia punya resolution 720p. And then dia punya refresh rate adalah 60Hz saja. Tak ada benda yang boleh kata impressive sangat in terms of dia punya size, resolution dan juga dia punya refresh rate kan. Tapi apa yang penting sebenarnya adalah usability dekat screen depan ni. Korang patut, orang kata bother ke dengan size screen yang agak kecil? To be honest, bagi aku apa yang Samsung improve dekat sini adalah satu benda yang sepatutnya orang puji dan sepatutnya Samsung buat lama dah kalau ikutkan. Sebab sekarang ni features yang dibagi adalah apps yang korang boleh tengok hanyalah YouTube, Netflix dan a few things lagi, contohnya macam messages. Benda tu pun secara eksperimental. Tapi kalau korang pergi ke arah contohnya macam app yang lain, korang boleh juga buka Instagram, korang juga boleh buka Twitter. Apa-apa app je yang korang nak boleh buka menggunakan screen dekat depan ni ataupun dia punya flex window. Persoalannya adalah, is it usable, Fazli? Bagi aku, yes, it's usable enough untuk korang guna sebagai main screen untuk interact segala benda. Contohnya macam kalau korang nak tweet ataupun korang nak post dekat X, korang nak post dekat Facebook, korang nak post dekat Instagram, boleh, and korang boleh view, tak ada masalah. Even TikTok pun korang boleh nampak. Segala apps yang korang imagine untuk buka, boleh buka, tak ada masalah. Cumanya kau punya target tu akan jadi sikit ataupun akan jadi kecil and buatkan a few things rasa macam menyusahkan. Tapi kalau kau buat benda yang tak ada interact dengan benda-benda yang kecil ataupun target yang kecil, tak ada masalah. Fazli, kau cakap screen depan ni boleh buka segala apps, termasuk gaming ke? Ya. Yeah. So, aku guna dia punya flex window ni untuk main game contohnya macam PUBG dan juga Correct Street. Boleh kata it's playable, termasuk PUBG ni ada benda yang agak susah sikit. Contohnya macam kalau kau nak tekan map, contohnya nak exit the game, yang tu je yang agak menyusahkan dan kau punya resolution pun akan rendah sikit. Tapi benda tu is quite expected. Ni bukan untuk korang main game tau. Sebab dia punya touch sensitivity rate is rendah, dia punya resolution rendah. So, dia lebih kepada untuk keep yourself macam distract a bit kalau korang tengah menunggu ke apa ke, dan dia bukanlah untuk korang serius terhadap main game contohnya. Basic game, all the things yang korang boleh imagine untuk main game dalam sebuah smartphone, yes, boleh buka dan korang boleh select untuk enablekan ataupun tak. Ada orang persoalkan juga, Fazli, kau dah ada screen besar dekat dalam, why not buka je? Sebab boleh, dek. Sebab boleh, dek. Okay, so tu advantages ada cover display dekat depan ni. Nanti aku akan cerita sikit pasal benda lain. Alright, dan puji pasal dia punya cover display tu. Sekarang kita pergi dekat benda yang agak sensitif dekat sini. That is dia punya hinge dekat tengah ni basically. Samsung ada kata dia akan buatkan hinge tu lagi kukuh, lagi boleh absorb hentakan. Aku dah jatuhkan telefon ni dalam lebih 4 kali, termasuklah masa pakai cover ataupun masa pakai casing, dan juga tak. Dia straight on hit macam ni tau. So dia jatuh macam ni dekat atas lantai, mozaik atas konkrit, so far works fine. Yang ni lah model yang aku jatuhkan tu, and so far tak ada pun masalah creak, masalah tak boleh nak tutup, masalah disalignment, tak ada masalah langsung. Ni adalah real usage untuk aku guna as a daily driver. Banyak kali jatuh and aku quite impressed dengan apa yang Samsung buat. Even dekat dia punya screen dekat dalam ni pun tak ada isu macam green line ke. Luar ni pun tak ada isu green line. Memang betul-betul tahan lasak lah to me. And aku pun tak jatuhkan sebuah smartphone sekerap macam apa yang aku pakai dekat Flip 5. How impressive is that? And aku suka dengan design yang baru ni, which is buatkan dia punya smartphone tak ada design yang pelik. Semua nampak centered je and tak ada benda yang aku boleh komen ataupun complain. Build quality is really a plus yang aku boleh bagi dekat Samsung Galaxy Z Flip 5. Lepas tu akan ada orang tanya juga, macam mana dekat hinge tengah ni? Akan nampak lagi ke? Jauh beza ke berbanding yang few years back? Sebab Flip 5 ni katanya akan guna style fold ataupun style curve yang bit lain. So dia punya
crease dekat tengah ni akan lagi significantly better. Yes, tapi satu benda yang korang kena tahu juga, korang kena hadap that crease dekat tengah ni. Cumanya korang tak adalah macam rasa terganggu sangat bila dah pakai dalam jangka masa yang lama. Contohnya dekat sini aku dah tak kisah dah benda dekat tengah ni, and benda tu tak mengganggu sangat, termasuklah masa aku guna app, termasuklah aku tengok movie, termasuklah time aku main game contohnya. Tengah-tengah tu tak rasa sangat kalau korang tak off axis. Kalau korang off axis akan nampak and akan rasa. And dia bukan a negative thing sangat, unless kalau ada dead pixel dekat tengah tu, yes, benda tu akan bagi isu yang ketara yang tak boleh aku nak accept. Sekarang kita akan cakap pasal kekurangan Samsung Galaxy Z Flip 5 yang korang patut tahu. First, mestilah kau kena tahu pasal dia punya display dekat depan ni. Apa kekurangan dia Fazli yang aku boleh cerita? Untuk korang nak tahu dia punya resolution, kau tahu kan, dia hanya 720p sahaja. Boleh tengok YouTube, boleh tengok Netflix, boleh tengok movie. Cumanya korang akan nampak that pixel bila tengok dekat-dekat. Aku tak complain sangat sebab bagi aku skrin depan ni hanya untuk sementara, tapi boleh act as a main screen kalau korang nak. Cumanya aku ni mata yang agak tajam and aku sangat particular bila tengok sesebuah skrin tu. Akan nampak pixel juga kalau kau tengok dengan betul-betul teliti. Dia bukan pixel peeping tau. Kau tengok macam ni pun dah boleh tahu dah, and dah boleh nampak yang dia adalah resolution yang tak sedikit setinggi as 1080p. Lepas tu sebagai orang yang selalu menaip dekat cover screen ni, dia ada keyboard yang agak kecil. Contohnya kalau aku nak menaik biasa dekat dalam ni, is a bit different tau. So kalau aku menaik dekat sini, dia punya keyboard rasa biasa je. Tapi bila kau type dekat sini, kena biasakan ada keyboard yang is a bit kecil. And korang tak boleh tukar keyboard kepada Gboard. Aku ni orang yang selalu tukar kepada Gboard. So dekat depan ni bila korang typing, tak kira lah WhatsApp ke, messages ke, WeChat ke kan, Telegram ke, all those things akan pakai keyboard Samsung by default. And then dia punya charging speed. Kalau kau nak tahu, untuk charge telefon ni akan makan masa yang agak lama. Contohnya macam almost 2 hours untuk charge penuh telefon ni, daripada like 7% kepada 100%. And aku tunggu lama juga untuk penuh untuk aku keluar daripada studio kan. Aku tak faham kenapa Samsung still tak adapt, and aku nampak dia punya wattage pun susah nak dapat 15 watt, sebab bila aku kira by wattage yang ada dekat charging cable tu. Tapi aku harap sangat-sangat untuk Samsung dapat improve that. Dia punya bateri pula dekat sini adalah 3700 mAh. Aku punya penggunaan skrin adalah 3 ataupun 4 jam sahaja. So kalau kau guna skrin dekat depan ni all the time, tak guna skrin belakang pun, akan makan kau punya bateri dalam masa 4 jam macam tu je. Benda tu bagi aku macam okay. Actually dia barely usage untuk aku sendiri. 4 jam bagi aku sangat-sangat sikit. Untuk certain orang ya, tapi untuk aku sendiri akan cakap tak, sebab aku punya interaction banyak dekat sebuah smartphone, and benda tu pun bukan termasuk sekali dengan gaming. Tapi this is where cover ataupun flex window ni comes into play. Sebab bila korang interact dekat skrin dekat depan ni, dia ada 60Hz, resolution pun rendah, dia punya brightness pun tak setinggi macam apa yang ada dekat dalam. Maksudnya dekat sini kau boleh tambah kau punya bateri tu usage daripada 4 jam kepada 5 jam. Kelakar tak? So aku hybrid use kan, and aku eksperimen juga, and aku tak sangka sebenarnya. Sebab pada masa tu aku nak tengok boleh hidup tak menggunakan dia punya flex window ni sahaja, and turns out dia dapat bateri yang lagi tahan lama. So macam that's a solution yang aku tak expect aku dapat bila pakai sebuah flip ataupun flex display ni. Benda yang aku boleh highlight juga dekat sini adalah kalau korang ni suka snap gambar kan secara random, secara cepat, and kalau benda tu datang tiba-tiba and nak ambil telefon, agak struggle dengan telefon ni. Sebab apa? Kau kena flip dulu untuk to be able to tangkap gambar. Kalau kau pakai phone biasa, dah swipe macam ni, dah boleh tangkap gambar kan. Yang ni tak. Yang ni kau kena flip dulu. So waktu aku drive, aku nampak kereta yang cantik, aku akan snap menggunakan smartphone. Kalau kereta tu laju, sangat spontan, akan ambil masa, and most of the time aku akan miss shot. Aku tak boleh buka kamera dekat sini tau. Kalau tak, macam mana aku nak snap? Tekan macam ni, skrin dekat depan, yang kereta tu je nampak, aku tak nampak. So it's a bit struggle kalau nak tangkap gambar secara spontan ataupun in a quick shot. But regardless, korang akan dapat a perfect selfie. Aku sebenarnya banyak sangat-sangat tangkap gambar selfie macam ni. Bukan pakai kamera dekat dalam, tapi pakai kamera macam ni. So most of the time selfie aku menggunakan
main camera. So every selfie camera yang aku tangkap memang nampak sangat sharp and nampak sangat clear, HDR pun cantik and tak ada macam oversharpen yang excessive macam bila tangkap gambar menggunakan selfie camera yang sensor dia sangat-sangat kecil, and at least yang ni memang betul-betul besar and buatkan kau punya kualiti gambar tu nak tangkap selfie is really good. So Fazli, apa masalah Samsung Galaxy Z Flip 5 ni dapat solve bila pakai telefon macam ni? First thing first, aku ni jenis yang makan seorang juga. Aku letak dekat atas meja and guna tengok YouTube macam ni, mode macam ni. So every time aku tak perlu nak pegang and tak nampak awkward punya situation ataupun awkward punya angle untuk tengok video. Other than that, dia actually save ruang tau. So aku letak dalam poket biasanya akan penuh bila buat telefon macam ni. Tapi bila dia tutup macam ni, aku akan ada half lagi kosong. So aku akan letak down pad. So basically aku boleh letak dua-dua dekat satu poket sahaja. Satu benda lagi yang aku akan cakap, bila korang guna smartphone macam ni, especially bila nak main game and pegang kecil macam tu kan, dia akan trigger memori lama tau. Contohnya macam kalau pegang Digivice. So kalau kau main contoh macam Digimon dulu, akan buatkan kau punya otak tu trigger balik. Ni macam Digivice main dulu ni kan. So itulah bila pakai Samsung Galaxy Z Flip 5 untuk main game dekat depan. Alright guys, aku rasa itu je lah apa yang aku boleh cakap pasal Samsung Galaxy Z Flip 5 yang bagi aku untuk orang nak start guna sebuah telefon flip, this is a good choice. And nak guna untuk daily pun tak ada masalah. Cumanya dekat sini, kalau korang nak screen on time yang agak lama, make sure korang disablekan 120Hz tu, and penggunaan screen dekat 120Hz ni pun patutnya kurang juga sebab dia ada screen yang agak terang, and that's why dia drain battery juga. And main usage untuk korang tengok notification, reply messages, sepatutnya dekat depan ni untuk dia tahan lagi lama. Other than that, it's still a good phone, and aku sangat-sangat prefer je untuk korang pakai sebab sekarang ni dia dah tak ada masuk dust dekat dalam, and dia punya screen actually material dah improve dah, and lagi tahan lasak ataupun lagi tahan calar. No complain pasal Samsung Galaxy Z Flip 5. Cumanya untuk personal aku sendiri, Samsung tolong sangat-sangat buat dia punya charging speed a lot faster sebab telefon ni rasa sangat-sangat rendah. Aku faham dia ada isu dulu, tapi sekarang sepatutnya dia dah get over it and buatkan dia punya pengguna rasa cepat and rasa sepatutnya on par dengan kebanyakan flagship yang lain. Macam biasa guys, if you like, subscribe, so make it smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!